Okay, Assalamualaikum. So hari ni aku buka lah sekejap Facebook, scroll. Okay, kat Facebook tu gempar lah hari ni. Actually post ni semalam, tapi hari ni ramai share. Kalau tengok posting ni mendapat 708 share, 321 komen. Nanti insyaAllah aku akan screenshot, share dekat dalam komen. So tajuk dia, bangsat kau Sifu Hartanah. So mula terkejut kan, apa cerita ni? So bila baca, kaki tangan kerajaan, gaji 2,500, tanggung hutang hampir 1 juta. So macam mana benda ni boleh jadi bila kita baca posting dia panjang. So dia bagi satu lagi link untuk posting yang lagi satu. Actually isu dia ni adalah multisub. Bagi yang tak tahu, multisub ni adalah dia buat loan sekali beli banyak rumah. So yang itu korang boleh refer lah dengan kawan-kawan ejen-ejen korang ataupun siapa-siapa kenalan, ataupun kalau korang nak tanya, nak faham lebih detail, korang boleh WhatsApp je aku, sebab aku tak nak komen part tu. Aku cuma nak komen part Facebook ni punya status. Actually benda ni bagus lah untuk kesedaran orang ramai. Aku berada di pihak yang neutral. Isu dia, kaki tangan kerajaan ni gaji 2,500. Dia buat multisub, dia beli 2 rumah. Dia beli 2 rumah serentak bernilai, satu rumah tu dia beli kondominium, satu kondominium bernilai 480,000 dinilai. Dia beli 2 unit sekaligus. So keadaan dia ni, dia seorang kaki tangan kerajaan, dah berkahwin, punya 2 orang anak. So diorang suami isteri ni lah, tak tahu, mungkin suami dia buat multiple sub, ataupun suami dia beli satu, isteri dia beli satu, kita tak pasti. Actually yang dia beli ni pula pada harga 480,000 adalah markup price. Markup price ni aku ringkaskan, dia sebenarnya beli rumah tu tak adalah sampai 480. Kalau sini dia ada bagi tahu harga asalnya baru 300,000 lebih. So bila dia markup sampai 480, maksudnya lebihan tu dia dapat. Contoh, let's say aku tak tahu berapa figure sebenar, let's say katalah kat sini 300,000 K. Lepas tu dia markup, sama ada dia markup memang 480 ataupun loan to value 90% daripada 480. Tapi kita mudahkan cerita, ringkaskan, kalau 300 loan 480, dia patutnya dapat cash untuk satu unit 180. So dia beli 2 unit 360,000. Sepatutnya dia dapat 360,000 lah. Okey, isunya kat sini, yang pertama dia buat multiple sub. Yang kedua, cashback tu Sifu yang tak tahu siapa, sebab dia tak mention dalam ni siapa. Seorang kaki tangan kerajaan ni, dia ikut Sifu tu katanya, beli kondominium ni 2 unit pada harga markup, dan duit cashback tu dia tak dapat. Dapat dekat Sifu tu. Sifu tu ambil, sebab dia kata kat sini ada syarat, duit markup loan yang dibuat dengan bank developer sudah pulangkan. So sepatutnya owner yang dapat lah. Tapi isunya kat sini, bayaran bukan terus kepada pembeli, tetapi kepada Sifunya. Sifu yang akan uruskan bayaran bulanan kepada bank. Itulah perjanjian bersama Sifu Jahanam tu. Perjanjian yang hanya diconteng-conteng atas kertas, tiada makna apa-apa. Selang 2 bulan Sifu tu hilang, tak muncul. Okey. So ada beberapa isu lah kat sini yang aku nak tekankan. Pertama sekali, sebelum korang beli hartanah, cuba dapatkan sedikit knowledge. Bukan sedikit lah, kalau lagi banyak lagi bagus.
pasal ilmu-ilmu pembelian hartanah, loan. Cara mudah, korang boleh follow geng-geng siapa yang terlibat lah dengan urusan hartanah ni. REN yang berdaftar lah, ataupun ejen atau perunding hartanah yang berdaftar, iaitu REN, ataupun PEA ataupun REA. So jumpa diorang, minta nasihat. Korang boleh jumpa 2, 3, 4 REN, boleh tanya semua nasihat, tak ada masalah. Sebab memang ramai REN. Mungkin kenalan korang, saudara mara, semua yang ada registered, korang boleh tanya. So ini antara contoh lah registered REN. Bila kau dapat ni, dia ada kat situ, dia ada nombor, lepas tu dia ada barcode untuk scan. So bila dia registered, dia berdaftar dengan LPPH, apa-apa yang berlaku, salah laku, penipuan dan whatsoever, kau boleh laporkan. Tapi kalau ikut dekat sini, dekat status ni, katanya Sifu tu bukan REN lah, not registered as REN. Okay. So yang pertama, dapatkan knowledge lah pasal pelaburan hartanah, sama ada korang nak beli duduk sendiri ataupun korang nak buat pelaburan. Yang kedua, that's why korang kena ada lawyer lah. Bila beli rumah ni, pihak penjual, owner akan ada lawyer dia, pihak pembeli pun akan ada lawyernya, supaya lawyer pihak pembeli akan menjaga hak dan kepentingan pembeli. So aku tak tahu kat sini apa isu yang sebenarnya terjadi, kat mana function lawyer untuk pembeli tu, sama ada ke tak ada, aku tak pasti, ataupun dia langsung tak tahu, dan dia pun tak bincang dengan lawyer, tak inform, tak minta pendapat lawyer. So sebab itulah boleh jadi macam ni, sampai cashback dia boleh masuk ke poket Sifu dia ni. Okay. So itu yang kedua, dapatkanlah khidmat nasihat daripada lawyer. Memang korang kena bayar legal fee, tapi daripada korang nak jimat, tak nak bayar lawyer, tak nak ambil lawyer, jadi kes macam ni lagi terduduk lah. Lawyer ni macam insurans kita lah. Maksudnya dia lah yang, dia guardian kita, dia penjaga kita. Dia bantu kalau apa-apa kita tak tahu, ada masalah, dia akan bantu. So that's why kita upah dia dan kita bayar dia. Okay. Yang ketiga, sebelum beli rumah ni, korang kena tahulah. Sebab aku pagi ni je aku ada 2-3 isu pasal harga rumah. So sebelum beli rumah ni, korang cuba study sikit. Ataupun again, kalau nak mudah, contact je REN, minta dia advice. Kalau tak nak, ataupun mungkin korang tak percaya, boleh buat study sendiri. Betul ke median price kawasan yang korang beli tu, yang ini kondominium, berapa harga kondominium kat situ, berapa harga landed kat situ, pun korang sendiri boleh nilaikan mengikut portfolio korang, ataupun mengikut korang punya kewangan korang. Kalau korang nak beli untuk sewa, korang kena tahu berapa harga pasaran untuk sewaan dekat situ. So isu dekat sini, kalau 480,000 kiraan kasar aku lah, monthly dia adalah sekitar 2,400. So data yang bagi tahu kat dalam ni, kalau cari penyewa 1,500 ataupun 1,800, itu area yang dia punya market lah. Itu juga mungkin sukar. So maksudnya 1,500 pun susah lah nak dapat penyewa. So dia kalau dengan rumah tu, let's say dapatlah 1,500, dia kena bayar bank 2,400, dia akan negatif 900 setiap bulan. Tapi in term of investment, kalau you buy the right property at the right price, negatif cash flow untuk setahun, 2 tahun ke 3 tahun pertama itu normal, kalau beli the right price lah. Tapi kalau dia beli property yang overpriced, kawasan pula contoh macam ni, nilai
Aku tak familiar nilai. Mungkin kawan-kawan yang area nilai boleh komen. Aku biasa memang area Johor lah. Let's say aku letakkan benda ni macam kat Johor lah, area Kota Tinggi ke, Tiram ke, ataupun Taman Molek ke kan. Harga apartmen atau kondominium 450,000 kat situ memang gila mahal lah. So kau beli, negative cash flow tu bukan kata 3 tahun, mungkin 5 tahun, 6 tahun. Lepas tu tak tahu kau boleh jual balik dengan harga yang berapa. So first, macam aku cakap lah tadi, dapatkan nasihat, ada dapatkan khidmat lawyer untuk korang punya kepentingan. Lepas tu korang boleh study sendiri kesesuaian property tu. So in the end, korang kena make sure property yang korang beli tu sesuai untuk korang. Jangan beli sebab ikut-ikut. Beli property sesuai dengan keperluan korang, dengan sesuai dengan financial korang. Kalau korang nak buat investment, korang dah tahu sewa berapa, median beli berapa, macam mana korang nak handle, macam mana korang nak jaga, jauh ke dekat ke, mudah ke untuk korang jaga, sama ada korang nak appoint third party untuk handle property korang ke. So korang kena tahu benda tu semualah. Okey, jangan beli sekadar ikut-ikut ataupun korang termakan dengan term cashback. Lagi-lagi kalau korang buat multiple sub, sekali dapat rumah 2 biji, kalau 2,400 kat sini, korang monthly pun 4,800 cashback dah lah tak dapat. Dah kena songlap dengan Sifu ni. So tak boleh nak buat apa lah. So kat situ dia dah burn lah. Untuk dia recover balik dalam masa 2-3 tahun ni agak mustahil, sebab dia dah beli mahal. So dia kena tunggulah untuk satu tempoh masa, bergantung pada rezeki, keadaan pasaran tanah. Apa yang dia boleh buat, dia kena cuba sewakan lah. Mungkin dia boleh buat rental by room, ataupun kalau dia boleh jaga dekat, dia boleh buat homestay sesuai dengan kawasan dia. Aku tak tahu, kita kena kajilah kawasan dia. So itu je lah aku nak cakap. Aku tak ada isu apa-apa dengan status ni. Walaupun tajuk dia bangsat kau si Sifu Hartanah, aku tak ada isu apa-apa, sebab aku pun bukan Sifu Hartanah kan, aku rent. So aku just bantu kawan-kawan, kenalan ataupun siapa-siapa yang nak jual beli rumah, dan aku just bagi nasihat dia lah. And tak perlu bayar apa-apa pun kalau dapatkan advice daripada aku. Lepas tu cuma aku ada tanya jugalah dengan kawan aku berkenaan isu ni. Takkan kita kenapa kita tak dedahkan nama dia. So kawan aku ni, kenalan aku lawyer, dia bagi tahu tak boleh sebab ada risiko boleh kena saman fitnah. Siapa yang post, contoh aku post siapa Sifu tu, aku boleh kena saman fitnah. Jadi tak boleh lah nak dedahkan siapa. Even dia punya share ni pun dah 708 share, kita tak tahu siapa dia. Lepas tu yang aku risaukan, akan ada mangsa-mangsa lain lah. So just hati-hati, buat survey, buat study, tanya dia dulu kawan-kawan. Banyak tanya tak apa. Nasihat tu korang boleh nilaikan kemudian. Make sure tanyalah orang yang dalam bidangnya. Contoh dalam hartanah, tanyalah rent, PA, REA. So just tanya banyak. Mungkin betul korang ada persepsi tak percaya whatsoever. Tak semua orang macam tu. So tanya je. InsyaAllah korang akan jumpa orang yang betul-betul ikhlas nak bantu dan jawab soalan korang. Even macam aku, tak adalah aku cakap aku ni ikhlas whatsoever. Aku tak adalah nak macam cakap masuk bakul angkat sendiri kan.
Tapi so far boleh tanyalah klien-klien aku, advice kalau dia minta aku akan bagi secara percuma lah. Tak ada masalah, boleh datang, boleh jumpa, boleh call, boleh WhatsApp. So itu je setakat ni, berhati-hati. Okay, bye. Assalamualaikum.